Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Profesor Hadia Usman, Muhammad Yusof dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kami akan membentangkan tentang projek franchise stesen minyak Petron. Sebelum itu saya memperkenalkan ahli kumpulan saya selaku ketua kumpulan Siti Nurul Ashiki binti Bakari. Saya Normanah binti Nordin. Saya Nur Syahdan, terima kasih. Dan saya Sofia binti Ibrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Prof. Osman dan rakan-rakan sekalian. Hari ini syarikat kami akan membentangkan tentang perancangan dan penerusan di bawah projek franchise stesen minyak Petron. Sekali saya akan membentangkan tentang latar belakang syarikat. Nama syarikat ialah Maju Gembira Sedia Berhad. Alamat lokasi projek kami adalah di antara Jalan Muar dan Batu Pahat, 8360 Sedaerah Batu Pahat Johor. Jenis perniagaan adalah sedia berhad dan modal bagi projek kami adalah sebanyak 1.5 juta. Saya akan memperkenalkan ahli-ahli syarikat kami. Yang pertama ialah saya sendiri, Siti Nurul Ashiki binti Bakari, pendidikan dalam jurusan Sarjana Muda Sains Masyarakatan dan jawatan sebagai pengurus operasi. Seterusnya ialah Nur Mariam binti Nordin, lulusan Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan sebagai penyedia kewangan. Yang ketiga ialah Nur Syahada binti Muhammad Nasir, umur 23 tahun, pendidikan Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan dan berjawatan sebagai penyedia pentadbiran. Yang terakhir sekali ialah Sofia binti Ibrahim, berumur 23 tahun, pendidikan lulusan Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan dan berjawatan sebagai penyedia pemasaran. Seterusnya ialah penyertaan masalah. Dalam projek ini kami terdapat 4 penyertaan masalah. Yang pertama ialah modal, yang kedua lokasi, yang ketiga persaingan dan yang terakhir pendaftaran daripada agensi. Yang pertama ialah modal. Projek stesen minyak ini seperti yang kita sedia tahu merupakan projek stesen minyak yang besar. Jadi kami memerlukan modal yang besar untuk pembinaan projek ini. Projek ini umumnya memerlukan sebanyak 1.5 juta. Jadi kami memerlukan dana yang secukupnya untuk membuat projek ini. Yang seterusnya ialah lokasi. Pencarian lokasi yang amat strategik amat dititik beratkan dalam pembukaan projek stesen minyak disebabkan projek stesen minyak ini perlu bertahan lama dan berdaya saing. Yang ketiga ialah persaingan. Setelah kami mendapat lokasi yang kami nak buat projek, kami dapati terdapat persaingan di kawasan pembukaan projek stesen minyak kami, iaitu kedai-kedai dan satu lagi stesen minyak iaitu Petronas di kawasan yang berhampiran. Yang keempat ialah pendaftaran kepada agensi-agensi. Pendaftaran kepada agensi, kami memerlukan pendaftaran kepada jabatan air dan sebagainya. Kami perlu pergi ke jabatan-jabatan tersebut untuk mendaftarkan projek kami dan sebagainya. Seterusnya ialah visi dan misi. Visi yang pertama ialah khidmat mesra pelanggan. Khidmat mesra pelanggan di sini untuk menjamin keselesaan pengguna, kami akan mengambil pekerja yang hanya berasal daripada Malaysia. Hal ini disebabkan adalah untuk memudahkan pelanggan untuk berkomunikasi dengan pekerja kami supaya pelanggan dapat berasa selesa menggunakan stesen minyak kami. Kami juga akan melatih pekerja supaya sentiasa senyum dan mengucapkan selamat datang ke Petron apabila mereka masuk untuk membeli barang di kedai sepertika Petron kami. Seterusnya ialah cekap dan profesional. Kami akan melatih pekerja kami supaya cekap dan profesional, bahkan bukan sahaja pekerja tetapi kami sebagai pihak atasan sendiri. Cekap dan profesional perlu ada dalam setiap pekerja untuk menangani masalah yang akan timbul, supaya pekerja tidak akan kelam kabut apabila berlaku masalah, contohnya seperti masalah pencurian, kebakaran dan sebagainya. Kami akan menghantar pekerja kami untuk mendapatkan latihan sampingan untuk menangani masalah kebakaran dan sebagainya. Yang ketiga ialah kebersihan diutamakan. Kami akan memastikan bahawa kebersihan di surau dan tandas adalah dalam keadaan baik, begitu juga dengan keadaan keadaan sekitaran projek kami. Yang keempat ialah kerjasama dalam pasukan. Kami akan bekerjasama antara satu pasukan, bukan sahaja antara pekerja tetapi pekerja dan pihak atasan sendiri.
Yang seterusnya saya akan membentangkan tentang misi. Yang pertama ialah mewujudkan perkhidmatan yang berkualiti. Walaupun perkhidmatan yang disediakan di projek kami hanyalah terdapat tandas dan surau, tetapi kami juga ada mesin ATM yang dapat memudahkan pihak setempat untuk menggunakan kemudahan ATM, kerana di kawasan tersebut tiada kemudahan ATM yang disediakan dan lokasi untuk ATM di kawasan setempat agak jauh. Yang kedua ialah berdaya saing. Walaupun sebenarnya di kawasan projek kami sudah terdapat stesen minyak iaitu Petronas, kami akan cuba untuk berdaya saing dengan menawarkan perkhidmatan yang berkualiti dan berdaya saing dari segi penjualan barang-barang di kedai sebeleka, kerana di segi itu memang terdapat banyak kedai buncit. Yang ketiga, harga berpatutan. Kami akan menyediakan harga berpatutan kepada pelanggan yang membeli barang di kedai sebeleka. Seterusnya ialah objektif projek. Objektif projek ialah untuk menyediakan kemudahan stesen minyak kepada penduduk setempat. Seperti yang saya beritahu tadi, kemudahan stesen minyak hanya ada satu di sana. Walaupun jalan tersebut merupakan jalan utama, tetapi tidak terdapat banyak stesen minyak yang dibuat di kawasan itu. Yang kedua ialah menyediakan peluang pekerjaan. Umumnya di kawasan tersebut ialah kawasan kampung. Jadi apabila kami membuka stesen minyak, ia akan menyediakan peluang pekerjaan kepada masyarakat yang beria di kawasan tersebut untuk mencari pekerjaan sebagai pekerja di stesen minyak kami. Yang ketiga ialah memperoleh pendapatan yang lumayan. Bukan sahaja pembinaan stesen minyak ini akan menguntungkan pihak kami, tetapi juga pihak masyarakat setempat, kerana ia akan mendapat perolehkan pendapatan yang lumayan, iaitu pendapatan dari segi kami sebagai atasan dan juga pendapatan kepada penduduk setempat yang bekerja di kawasan, yang bekerja di stesen minyak kami. Yang keempat ialah mencari pengalaman dengan menggunakan perniagaan sendiri. Maknanya apabila bekerja di kawasan di stesen minyak kami akan mengajar mereka bagaimana untuk menguruskan pentadbiran syarikat supaya mereka dapat menimba pengalaman dan insya-Allah memulakan perniagaan yang lain. Seterusnya ialah belanjawan. Berkala pembukaan material, kami memberikan sebanyak 178,808. Boleh dilihat di sini yang jumlah modal yang diperlukan adalah sebanyak 1,500,000. Seterusnya ialah ramalan wang tunai untuk 12 bulan pertama. Ramalan wang tunai untuk 12 bulan yang pertama. Bilangan kenderaan yang akan diramalkan untuk bulan Januari adalah 450 buah kenderaan. Dan seumurnya kita tahu 1 liter Road 95 bersamaan dengan RM1.95. Jadi apabila mereka mengisi sebanyak RM10 minimum, ia hanya dapat mengisi sebanyak 5 liter. Untuk mendapatkan nilai 139,500, RM10 darab dengan 31 kali darab dengan ramalan nilai kenderaan 490 kenderaan akan dapat 139,500. Untuk anggaran kenderaan sehari selepas dikira adalah jumlah keseluruhan kenderaan iaitu sebanyak 5,681 buah kenderaan dibahagikan dengan 12 bulan bahagi dengan 31 hari akan bersamaan dengan 1 kali kenderaan untuk kenderaan biasa iaitu sebanyak 15 hingga 16 buah kenderaan. Keuntungan maksima pula, keuntungan setahun adalah keuntungan maksima pengisi minyak tolak dengan minima pengisian minyak, iaitu sebanyak 44,761,000 tolak dengan ini akan dapat 43,031,190, iaitu keuntungan projek kami setahun. Keuntungan bagi bulan pertama iaitu bulan Januari adalah sebanyak 1,953,000. Seterusnya ialah ramalan aliran wang untuk 12 bulan pertama bagi minyak diesel. Pengiraannya juga sama seperti minyak Road 95 dan 97.
Ramalan bilangan kenderaan adalah 186 buah kenderaan. Next. Untuk sehari kami jangkakan sebanyak 7 hingga 8 buah kenderaan berat yang akan memasuki stesen minyak kami. Keuntungan setahun adalah sebanyak 20,000 sahaja, dan keuntungan untuk sehari untuk bulan pertama iaitu bulan Januari adalah sebanyak RM288,300. Untuk pemberian gaji kepada kaki tangan untuk pengurus akan diberikan sebanyak RM3,000. Untuk penyelia iaitu sebanyak 3 orang iaitu RM2,200 setiap seorang. Untuk jururuang kami akan mengambil 2 jururuang kerana kami mengambil bekerja dalam masa 2 shift iaitu daripada pukul 6 pagi sehingga pukul 2 petang, dan shift yang kedua pada pukul 2 petang sehingga pukul 10 malam. Jadi gaji yang akan dibayar untuk satu shift adalah sebanyak RM950, dan total untuk 2 orang bekerja adalah RM1,900. Bagi jururuang dan pekerja biasa, kami akan memberikan pakaian seragam iaitu sebanyak RM60 satu pakaian. Pekerja biasa iaitu 2 orang di pam minyak sebanyak 850 orang. Pengepam juga minyak ini juga yang akan membersihkan kawasan persekitaran di kawasan di stesen minyak kami, kerana kami ingin mengurangkan penggunaan wang. Seterusnya, dan jumlah pemberian gaji kepada kaki tangan adalah sebanyak RM13,200. Seterusnya, faedah projek. Terdapat 3 golongan yang akan mendapat manfaat daripada pembinaan projek kami, iaitu pengurus dan penyedia, pekerja am dan juga pelanggan. Pengurus dan penyedia dapat meningkatkan pengalaman baru mereka dalam perniagaan berasaskan minyak. Seterusnya, pekerja am. Kawasan pembinaan projek kami merupakan di lokasi yang strategik, iaitu berdekatan dengan kawasan perumahan. Oleh itu, dengan pembinaan projek ini, kami dapat memberi ataupun membuka peluang pekerjaan kepada penduduk setempat untuk bekerja dengan kami, serta dapat mengurangkan masalah pengangguran. Seterusnya, pelanggan. Selain daripada mengisi minyak di stesen minyak kami juga menyediakan kemudahan-kemudahan lain seperti mesin ATM, tandas awam serta kedai sebenarnya. Jangka hayat projek. Projek stesen minyak ini mempunyai jangka hayat yang lama. Ini kerana lokasi projek yang dijalankan adalah di kawasan yang strategik, di mana persaingan stesen minyak yang lain adalah agak jauh, iaitu stesen minyak Petronas berada pada 15 km daripada kawasan perumahan kawasan perumahan tersebut. Oleh itu, sebelum ini penduduk terpaksa pergi ke kawasan yang agak jauh untuk mengisi minyak. Selain itu, kawasan pembinaan kami itu juga berada pada laluan utama daripada Muar ke Batu Pahat. Seterusnya, syarikat minyak Petron menyediakan jenis minyak yang berkualiti daripada jenis minyak yang lain. Petron juga menyediakan minyak Blaze 97, Blaze 55 dan juga Diesel Max. Seterusnya, keperluan sumber-sumber. Untuk membina stesen minyak ini, kami memerlukan 3 keperluan sumber yang utama, iaitu modal, tenaga kerja dan juga bekalan barangan. Modal sangat penting dalam pembinaan projek kami. Tanpa modal, kami tidak dapat melaksanakan aktiviti dalam pembinaan projek ini. Kami mohon pinjaman daripada bank, dan setiap salah seorang ahli akan meminjam RM100,000 daripada bank, dan kami akan mendapat RM400,000 secara jumlah. Seterusnya, tenaga kerja. Kami ingin mengambil 4 orang pekerja, iaitu 2 cashier dan 2 pengepam minyak. Seterusnya, bekalan barangan. Bekalan makanan juga merupakan satu sumber yang penting bagi menggerakkan perniagaan kami. Oleh itu, kami mengambil banyak pembekal untuk menggerakkan perniagaan kami.
untuk memastikan kelancaran perniagaan, bekalan minyak petrol syarikat Petron akan sentiasa menambah bekalan dalam tangki minyak bawah tanah kami bagi menampung keperluan kehendak dan proses ini berlaku pada waktu malam. Pada masa yang sama, bagi memastikan bekalan Petron sentiasa mencukupi, kami juga mempunyai pembekal petrol yang konsisten. Seterusnya, raja dan jadual perangkaian. Raja dan jadual perangkaian ini menunjukkan turutan hubungan antara aktiviti-aktiviti dalam proses untuk menyiapkan projek. Ia juga dapat mengenal pasti tahap-tahap hubungan antara aktiviti yang boleh digunakan untuk mengawal projek. Berdasarkan raja ini, kami boleh membicarakan kepada tiga perkara: sebelum pembinaan, semasa pembinaan dan juga selepas pembinaan projek. Aktiviti pertama dan ke-15 merupakan aktiviti sebelum pembinaan. 16 merupakan aktiviti semasa pembinaan dan juga 17 hingga 21 adalah selepas pembinaan projek. Aktiviti pertama ialah memilih ahli pasukan, sehingga aktiviti ke-15 iaitu pemohonan bekalan air, elektrik dan juga telefon. Pada aktiviti ke-16 iaitu semasa pembinaan projek, aktiviti ini berlangsung selama 52 minggu. Selepas pembinaan projek, aktiviti ke-17 iaitu mencari pekerja dan juga aktiviti sehingga aktiviti ke-21 iaitu kelancaran operasi minyak. Ini merupakan aktiviti dan aktiviti yang kami lakukan daripada minggu pertama sehingga minggu ke-21. Seterusnya adalah lokasi dan saiz projek. Kami telah sepakat untuk membina stesen minyak Petron di daerah Batu Pahat, iaitu di Bekasi Barat. Kami akan membina stesen minyak tersebut di Jalan Muar Batu Pahat. Jalan tersebut merupakan laluan utama bagi menghubungkan antara Muar dan Batu Pahat. Kawasan tersebut mempunyai kawasan perumahan dan juga sekolah. Ini merupakan laluan utama Jalan Muar Batu Pahat. Ini merupakan taman perumahan yang berdekatan di kawasan tersebut. Seterusnya analisis pasaran. Setelah kami melawati tapak projek, kami dapati apabila projek kami siap, kami mempunyai kekuatan, projek tersebut mempunyai kekuatan dan kelemahan. Yang pertama, kekuatan yang pertama adalah pelanggan akan datang ke stesen minyak sebelum ke destinasi, di mana sedia maklum jalan tersebut adalah laluan utama ke daerah Muar ataupun Pahat. Kelemahannya terdapat stesen minyak lain yang berada berhampiran dengan pembinaan stesen minyak kami, iaitu Petronas. Seterusnya adalah pelanggan dan petunjuk berdekatan akan datang membeli barang keperluan di stesen minyak kami, di mana kami menyediakan kedai mereka yang menyediakan barangan runcit. Manakala kelemahannya adalah keuntungan yang kami perolehi banyak bergantung kepada penduduk setempat. Dengan itu, kami memasarkan produk makanan untuk penduduk berdekatan dan juga sasaran minat kepada pelanggan dari luar. Seterusnya, kekuatan seterusnya adalah pelanggan dapat menggunakan kemudahan yang kami stesen minyak kami sediakan, iaitu surau, tandas dan lain-lain. Kelemahannya, kawasan tersebut akan menjadi padat pada ketika pagi dan juga petang, apabila di mana pada waktu itu merupakan waktu puncak pekerja. Okey, seterusnya ramalan jualan terdapat dua aspek, iaitu sasaran terhadap pelanggan dan juga sasaran terhadap jualan.
sasaran terhadap pelanggan, kami ingin sasarkan untuk menghabiskan stok di Petron, iaitu menghabiskan stok barangan di kedai sebarang kami. Seterusnya untuk mengisi sasaran terhadap pelanggan mengenai mengisi minyak Petron. Next adalah sasaran terhadap jualan. Kadang-kadang mencek di Petron, kami akan menyediakan barang mencek dengan harga yang berpatutan. Seterusnya memberi keuntungan dengan pengisian minyak di Petron. Bagi keupayaan nilai jualan, bagi minyak jenis RON 95, bukan Petron biasa yang dirumuskan dengan teknologi maju, bahan tambahan untuk memberikan prestasi enjin yang optimal. Sebenarnya ia juga mengandungi bahan pencuci yang amat berkesan yang menyimpan, membersihkan titik bahan, aki, enjin dan jejak pengambilan untuk mengekalkan operasi yang cekap dan licin. Seterusnya minyak ini juga dia memberi kuasa dan kejutan yang optimal. Seterusnya peningkatan ekonomi bahan api dan juga perlindungan enjin yang lebih baik dan hayat enjin yang lebih panjang. Bagi RON 90, Petron Premium prestasi tinggi yang dirumuskan untuk melepaskan potensi yang penuh bagi kenderaan yang moden dan kenderaan yang mempunyai tinggi prestasi. Seterusnya dia mempunyai peningkatan okten yang tinggi dan digabungkan dengan peningkatan dos deterjen tambahan yang berprestasi tinggi, mempunyai pembakaran organik yang unik dan mempunyai kesesuaian kesiran yang meningkatkan prestasi enjin dan pengalaman memandu yang sempurna. Bagi diesel max pula, bahan api diesel dengan mempunyai dengan 700 minyak sawit methyl ester (EOME). Seterusnya dia mengandungi pelbagai fungsi deterjen tambahan dan ejen pengurangan asap yang dapat menyediakan ekonomi bahan api yang lebih baik dan lepasan exhaust berkurangan. Seterusnya mempunyai keupayaan untuk mengekalkan dan meningkatkan kebersihan sistem suntikan bahan api melalui ciri-ciri tiada tandingan dengan deterjen yang lain. Dalam pakaian mencek, kami akan menyediakan barangan mencek dengan harga yang berpatutan dan juga menyediakan kelengkapan yang tersedia. Seterusnya adalah strategi pemasaran, iaitu 4P yang terdiri daripada produk, price, place dan promotion. Bagi produk, iaitu keluaran yang bermutu dan dapat memberikan kepuasan pelanggan dan juga keluaran yang diyakini oleh pelanggan, iaitu dari segi kualiti minyak dan juga produk yang kami sediakan di kedai sertifikat. Seterusnya harga, kami menetapkan harga minyak mengikut harga pasaran dunia sekarang, iaitu RM1.95 bagi RON 95. Seterusnya harga barangan dan servis yang lain juga mestilah berpatutan dan mampu dibayar oleh pelanggan. Seterusnya adalah tempat yang strategik dan kurangnya bersaing, seperti lokasi yang kami ingin bina stesen minyak sangat strategik dan juga kurangnya stesen minyak lain di kawasan tersebut. Seterusnya lokasi yang berbeza dengan taman perumahan dan juga tempat kerja. Seterusnya promotion, kami akan memberi diskaun pada hari-hari tertentu supaya pelanggan lebih ke stesen minyak kami. Sebagai contoh, mungkin pada musim perayaan kami akan membuat promosi dan juga membuat kontes untuk menarik perhatian pelanggan. Seterusnya adalah penyebab utama bencana, di mana kami telah bersepakat untuk meminjam pinjaman bank dengan berjumlah RM100,000 setiap seorang, di mana kami mendapat pinjaman sebanyak RM400,000 dan kos yang selebihnya kami akan menggunakan
Dan selain itu juga, jenis projek kami juga ialah syarikat sekian berhad. Syarikat sekian berhad boleh ditarifkan dengan merupakan syarikat yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 yang mana sekurang-kurangnya terdapat 2 orang ahli dan ahli syarikat juga dihadkan kepada 50 orang sahaja dalam satu masa. Selain daripada itu, syarikat sekian berhad juga harus mempunyai namanya sendiri, alamat dan aset atas namanya. Seterusnya saya akan menyambung di bawah spesifikasi perancangan, seni bina dan kejuruteraan. Bagi spesifikasi perancangan, pihak kami telah memfokuskan 3 komponen utama iaitu dana, sumber dan masa. Dana merupakan komponen yang amat penting dalam menjalankan sebuah projek. Hal ini kerana dana merupakan sumber yang penting yang mana akan menggerakkan keseluruhan projek. Manakala sumber pula terbahagi kepada 2 iaitu sumber tenaga, sumber bekalan bahan binaan dan seterusnya masa yang mana projek tersebut akan siap dalam jangka masa yang ditetapkan tanpa berlaku pembantuan sumber tenaga dan juga sumber keuangan. Seterusnya ialah spesifikasi kejuruteraan. Terdapat standard minimum yang harus dipatuhi mengikut pihak Petron Malaysia Sekian Berhad untuk membina sebuah stesen minyak. Antara spesifikasinya ialah 1 tangki bawah tanah untuk setiap produk petroleum yang berkapasiti 5 meter padu. Selain itu juga, sebuah stesen minyak harus mempunyai servis bay, sebuah pejabat, tandas dan sebagainya. Perkara yang ingin saya fokuskan di sini ialah pembinaan underground storage tank yang UST. Pembinaan UST ini sangat penting bagi menyimpan petroleum di bawah tanah. Selain itu, pihak kami juga harus memenuhi piawaian yang telah ditetapkan untuk menjamin keselamatan sekitar. Selain itu juga, pembinaan stesen minyak kami haruslah dibina di atas binaan yang hukum yang mana terdapat 3 bahan utama yang diperlukan untuk stesen minyak. Basic stesen minyak kami iaitu primer, epoxy, coal tar epoxy ataupun bituminous. Ini adalah gambar raja muka hadapan bagi stesen minyak kami yang mempunyai 12 pam minyak iaitu Petron RON 95 dan 97 dan juga 2 untuk Blaze Diesel Max. Ini pula adalah ruangan pengisian minyak petrol kami yang mana kami akan memberikan ruang yang selesa untuk ruang yang besar untuk keselesaan barang pelanggan. Dan ini kita boleh lihat letakkan Petron RON 95 dan Petron RON 97. Seterusnya ialah gambar raja ini menunjukkan susun atur bekalan barangan yang berada di kedai souvenir kami. Okey, seterusnya saya akan meneruskan lagi perbentayan ini di bawah tajuk struktur pembahagian kerja. Dalam pembinaan stesen minyak kami mempunyai 4 orang ahli yang terdiri daripada pengurus operasi, penyelia keuangan, penyelia pentadbiran dan penyelia pemasaran. Tugas pengurus operasi ialah mengkoordinasikan semua bentuk operasi di stesen minyak dan seterusnya penyelia keuangan pula bertugas untuk menyediakan laporan keuangan tahunan dan menguruskan perkara-perkara yang berkaitan dengan gaji dan kepada pemegang saham dan pekerjaan. Sampai itu juga kami mempunyai pekerjaan. Pekerjaan ini dibahagi kepada 2 shift iaitu shift yang pertama di belah pagi bermula pada pukul 6 pagi hingga 2 petang dan shift kedua bermula daripada pukul 2 petang hingga 10 malam. Seterusnya kita beralih kepada sistem pengawalan. Pengawalan projek perlu dilakukan secara sistematik untuk memastikan projek yang bakal dijalankan dapat mencapai objektif dan disiapkan mengikut jangka masa yang telah ditetapkan. Hal ini adalah untuk mengelakkan berlakunya pembaziran keuangan dan pembaziran sumber tenaga.
stesen minyak kami. Perkara pertama yang ingin saya highlightkan ialah kebakaran. Oleh kerana stesen minyak merupakan sebuah kawasan yang dipenuhi oleh minyak, ia amat berisiko untuk terbakar. Untuk mengambil langkah berjaga-jaga, kami akan memastikan setiap kenderaan pelanggan yang ingin mengisi minyak di stesen minyak kami harus mematikan kenderaan mereka, tidak menggunakan telefon bimbit semasa mengisi minyak dan selain itu dan sebagainya. Selain itu juga, kami juga akan menyediakan alat pemadam api kebakaran jika berlaku kecemasan. Seterusnya, perkara kedua ialah kes pencurian. Oleh kerana pembinaan stesen minyak merupakan satu perniagaan yang memberi pulangan yang lumayan, perkara ini akan menyebabkan perniagaan kami terdedah kepada kes kecurian, di mana orang ramai berpendapat bahawa stesen minyak mempunyai wang yang banyak dan mereka boleh menjadikan target utama untuk mencuri. Seterusnya ialah penyeludupan minyak. Seperti yang kita sedia maklum, negara Malaysia merupakan negara yang memberikan subsidi yang tinggi kepada rakyatnya terhadap minyak. Oleh itu, kami akan memantau dan mengawal pembelian minyak secara bukan. Sekian, terima kasih.